Assalamualaikum, selamat petang semua, apa khabar? Okey, kita cerita sedikit tentang Blinken speech dia beberapa hari lepas. Askar US di Syria dan Iraq diserang tapi dia tak cakap pula yang US menduduki Syria tanpa kebenaran. Dia tidak cakap pula. Tapi dunia bukan bodoh, dunia tahu. Dan Mr. Guterres pula membuat speech di UN Council condemn Israel melanggar undang-undang humanitarian law dengan Hamas melepaskan semua tebusan dan Israel dan Hamas buat gencatan senjata dan beri laluan kepada bantuan kemanusiaan secepat mungkin. Dan lepas itu Israel delegation pula meminta Mr. Guterres letak jawatan. Dan mungkin lagi 2 hari Mr. Guterres kena minta maaf kepada Israel. Kalau tidak, US akan minta Guterres letak jawatan. Dan Obama pula berkata di Twitter dia, berkata nak kejar Hamas tapi hati-hati, jangan sampai kemusnahan terlalu banyak. Dan kalau kemusnahan terlalu banyak, dunia akan membenci Israel sampai bila-bila. Dan rakyat Palestin di masa depan akan lebih agresif. Dan Macron pula Macron, Perdana Menteri Perancis, pergi ke Israel untuk berjumpa Netanyahu dan memberi idea yang baik. Dia kata menggunakan special force yang berada di Syria, ISIS special force yang berada di Syria untuk berdepan dengan Hamas. Sampai hari ini ground offensive Israel masih belum dilakukan. Sampai terpaksa menggunakan idea lain untuk mengarahkan kumpulan Islam lain untuk menyerang Hamas. Nampak? Kerana mereka tak nak bertanggungjawab. Kita doakan je lah supaya ISIS tidak masuk campur tentang hal. Saya rasa pun tidak akan masuk campur tentang hal Gaza. Kerana Gaza adalah very sensitif untuk agama Islam sedunia. Dan Pentagon pula berkata dalam minggu ini sahaja beberapa serangan drone terhadap askar US di Syria dan Iraq. Dan ada beberapa askar cedera ringan, 10 kali di Iraq dan 3 kali di Syria. Dan Pentagon dan Blinken akan respon dengan serangan kem askar mereka di sana. Ini adalah cara mereka nak memulakan perang World War III, mencari alasan untuk mereka memulakan perang di Syria dan Iraq. Ini adalah alasan mereka. Dan kita akan lihat akan ada lagi serangan terhadap kem haram US di Iraq dan Syria. Dan telah saya katakan yang perkara ini akan dilakukan Syria dan Iraq kerana kem askar yang US ini menjaga tempat minyak terbesar kedua negara ini. Dan yang melakukan serangan bukan Iraq dengan Syria, adalah kumpulan-kumpulan yang kecil yang geram sangat dengan Iraq, dengan yang geram dengan US. Mereka yang melakukan serangan ini. Dan sampai sekarang pun Pentagon masih belum dapat bukti untuk sangkutkan Iran dalam serangan ini. Dan London Times berkata askar Israel tak puas hati. Mereka komplain kerana anak Netanyahu yang masih berada di Miami, US tidak balik ke Israel untuk join askar Israel seramai 300,000 berada di barisan hadapan. Kerana semboyan yang tak dilayan anak Netanyahu. Ini adalah komen dari British media yang terbesar yang tak menggemari apa yang Netanyahu buat di Gaza. Mereka mencari alasan untuk menendang Netanyahu, polisi Netanyahu sekarang. Kita dapat lihat yang British tak banyak menyokong US di Gaza sekarang. Polisi US di Gaza, walaupun hari itu beberapa hari lepas, ada dekat seminggu, Perdana Menteri British Rishi Sunak telah pergi ke Israel dan memeluk Netanyahu. Dan bila dia balik ke British, dia telah diarahkan resign. Nampak dia punya pengaruh di perang Gaza di British. Dan juga Joseph Borrell berkata kita tak boleh benarkan Rusia berada dekat dengan Poland. Kenapa? Askar NATO boleh berada di border Poland. Kenapa Rusia tak boleh berada di border Poland? Kenapa? Mereka takut.
Donald Trump pula berkata yang Rusia mencuri plan membina peluru berpandu hypersonic US di masa pemerintahan Obama. Dan Peskov menjawab kata-kata Trump dengan Rusia tak perlu mencuri plan sesiapa untuk membuat peluru berpandu yang terbaik. Kalau US dah ada plan membuat peluru berpandu hypersonic ini, kenapa sampai sekarang US masih tidak lagi membuat peluru berpandu hypersonic? Ini adalah menipu. Ini adalah menipu. Nampak. Sekarang kalau kita lihat, Donald Trump pun sekarang makin menunjukkan dengan neocon yang dia nak bersama dengan neocon. Kalau kita lihat pergerakan apabila Donald Trump buat speech ke apa ke, kerana Donald Trump ni daripada dulu, masa sebelum dia menjadi presiden, saya menyokong dia kerana saya tahu dia ni adalah businessman yang terbaik di dalam salah satu dalam dunia. Dan lepas dia masuk pilihan raya, saya jangkakan dia akan menang. Kenapa? Rakyat US nak sesuatu pembaharuan kepada negara mereka. Dan tapi apabila dia menang pilihan raya menjadi presiden, dia telah memberi kemerdekaan kepada Israel. Nah, ini adalah bahaya kalau Donald Trump menang pilihan raya. Kerana apa? Skripnya semua sama sahaja. Cuma Donald Trump dia ni anti China, anti bisnes China. Sebab tu masa dia jadi presiden, dia kalau boleh buat sekatan ekonomi terhadap China macam-macam. Sebab tu China pun tak menyukai Donald Trump. Jadi kalau siapa yang jadi Perdana Menteri Presiden US sekalipun sekarang akan sama saja dia punya skrip. Sebab tu dah sekarang yang penting BRICS teruskan perjuangan mereka sampai bila-bila. Dan kita tahu sekarang kalau kita lihat follower dalam TikTok ni dah dekat 26,000. Jadi dugaan tu macam-macam mesej yang negatif daripada orang-orang yang baru masuk dalam grup ni, kerana mereka tak tahu channel ni hanya membincangkan tentang apa jadi dunia, apa yang diceritakan dunia hari-hari. Kita harap mereka akan fahamlah satu hari nanti. Dan ini tidak akan melemahkan semangat saya. Saya akan teruskan lagi kerana saya tidak bersalah. Saya bercerita tentang apa yang dibualkan oleh media massa antarabangsa. Assalamualaikum. Jangan lupa belanja Abang Give, okey? You raw everybody. Selamat mengetih.